Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan yang bertajuk, marilah kita membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Dalam kehidupan di dunia ini, manusia menghadapi berpuluh ribu perkara yang berlaku pada setiap hari. Antara semuanya, ada yang benar dan yang palsu. Mengenai berita-berita di media, pada masa lepas kita percaya bahawa media hanya melaporkan hal-hal yang benar sahaja. Namun, sekarang kita mendapati bahawa berita palsu banyak tersebar melalui internet dan media massa yang lain. Bahkan dalam iman yang harus mengejar kebenaran sahaja pun, ada yang benar dan yang palsu. Sebab itulah kita memerlukan kebijaksanaan untuk membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Di dalam Alkitab, Raja Salomo digambarkan sebagai raja kebijaksanaan. Bukan? Tuhan telah mengurniakan kebolehan kepada Salomo untuk membezakan antara yang benar dengan yang palsu sebagai suatu talenta. Dua wanita tinggal di dalam sebuah rumah yang sama dan masing-masing melahirkan seorang anak. Suatu hari, semasa tidur, salah seorang daripada mereka berbaring pada bayinya sendiri dan bayinya mati. Jadi dia meletakkan anaknya yang mati itu di samping wanita yang lain dan mengambil bayi yang hidup. Apabila salah seorang wanita bangun, anaknya meninggal. Tetapi apabila dia melihatnya secara teliti, itu bukan anaknya. Jadi sewaktu dia melihat bayi yang di samping wanita lain, itu adalah anaknya. Seorang ibu dapat mengenali siapakah anak sendiri, tidak kira betapa mudanya anak itu. Mengenai hal ini, dua wanita itu pergi menghadap Raja Salomo. Anak ini adalah milikku. Tetapi wanita itu meletakkan bayinya yang mati di samping aku dan mengambil bayiku seolah-olah dia adalah miliknya. Tolonglah dedahkan kebenaran melalui perbicaraan. Mereka membawa kes ini di hadapan raja. Pada zaman sekarang, kita dapat mencari siapakah ibu yang sebenar melalui ujian DNA, tetapi perkara ini berlaku pada masa dahulu. Pada zaman di mana mereka tidak mempunyai cara saintifik, pencarian ibu sebenar adalah tugas yang sangat sukar. Pada masa itu, ramai orang melihat dengan minat bagaimana Raja Salomo akan menghakiminya. Menurut undang-undang Israel pada masa itu, apabila dua pihak saling mendakwa bahawa sesuatu itu adalah milik sendiri, dan jika tiada keputusan dibuat, pecahkan setiap setengahnya, serta memberikan separuh kepada yang satu dan separuh lagi kepada yang lain. Jadi berdasarkan undang-undang itu, Salomo telah memberikan perintah. Wanita ini mendakwa bahawa bayi itu adalah anaknya. Wanita itu mendakwa bahawa bayi itu adalah anak sendiri. Raja Salomo berkata, "Penggallah bayi itu dan berikanlah separuh kepada yang satu, serta separuh lagi kepada yang lain." Dalam pemerintahan ini, kebijaksanaan Salomo tersembunyi. Raja Salomo memahami sifat dasar para ibu. Dia yakin bahawa dia dapat mendedahkan siapakah ibu yang sebenar. Sebab itulah dia menyuruh hamba memenggal bayi itu untuk menjadi dua. Penggalnya untuk menjadi dua bermaksud bahawa bayi itu akan dibunuh. Tetapi Salomo bukanlah raja yang begitu kejam. Seperti mana nama Salomo bererti aman. Dia ialah seorang raja yang mencintai keamanan dan keharmonian. Dia bukannya raja yang bersikap kejam atau jahat. Apabila hamba di sisi raja itu mengeluarkan pedang untuk memenggal bayi itu, apakah yang ibu sebenar katakan? Tuanku, aku tidak perlu mengambil anak itu, jadi jangan sekali-kali membunuhnya. Apakah yang ibu palsu katakan? Penggal sajalah, supaya tidak menjadi milikku ataupun milik dia. Tindak balas daripada dua wanita itu adalah berbeza sepenuhnya. Pada masa ini, Salomo mengatakan, dia ialah ibu yang sebenar. Wanita yang merayu untuk jangan membunuh bayi itu, meskipun dia tidak menjadi miliknya, dia ialah ibu yang sebenar. Berikanlah bayi ini kepada wanita itu.
Melalui kebijaksanaan yang diberikan Tuhan, apa yang benar dan apa yang palsu telah didedakan. Alkitab telah berkata bahwa zaman sekarang adalah zaman bila mana banyak nabi palsu dan Kristus palsu akan muncul untuk menyesatkan orang, kalau boleh termasuk umat pilihan juga. Jadi, kita harus mempunyai kebijaksanaan Salomo yang telah diberikan Tuhan, supaya pada zaman ini kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Jika seseorang tidak mempunyai kebijaksanaan sebegitu, apakah yang akan berlaku kepada mereka, walaupun mereka adalah umat pilihan? Mereka mungkin disesatkan oleh pelbagai jenis perkara licik yang sedang berlaku di sekeliling pada zaman Roh Kudus ini. Betapa malang dan kasihannya jika kita disesatkan dan melepaskan keselamatan pada saat yang berada di ambang kerajaan syurga abadi. Salomo tidak dilahirkan dengan kebijaksanaan itu, tetapi diberikan oleh siapa? Tuhanlah yang memberikannya. Kita juga harus menerima kebijaksanaan melalui firman Tuhan, supaya kita akan dapat mengalahkan kejahatan serta melakukan kehendak Tuhan yang kudus dan benar dalam segala keadaan. Marilah melihat buku Hosea, bab 6, ayat 3. Marilah kita mengenal siapa? Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hanya apabila kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, barulah kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Memandangkan Tuhanlah yang memimpin kita ke apa yang benar. Bagaimanakah kita memanggil firman Tuhan? Kita memanggilnya kebenaran, bukan? Dalam erti kata lain, firman Tuhan ialah kebenaran. Jika kita selalu memusahkan firman Tuhan, sambil membezakan sesuatu itu adalah menurut firman atau tidak, kita pasti dapat sentiasa berdiri di pihak kebenaran. Marilah terus melihat ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan apa? Menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Adakah aku disesatkan oleh kepalsuan? Dikatakan bahwa pengertian sebegini hanya bermula dari pengenalan Tuhan. Pada 2000 tahun dahulu, Yesus yang datang ke bumi ini juga memberikan banyak pengajaran dan ajaran kepada murid-muridnya. Pada suatu hari, dia menanyakan murid-murid sama ada mereka memahami Tuhan sebetulnya atau tidak. Di dalam buku Matius, bab 16 ayat 13, tertulis, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Dia tidak bertanya, adakah orang mengenali aku sebetulnya, tetapi bertanya secara tidak langsung. Kata orang, siapakah aku ini? Dia bertanya kepada murid-murid, berapa banyak mereka memahami tentang Yesus Kristus. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Apakah maksudnya? Adakah mereka memahami Yesus sebetulnya? Manusia di dunia tidak memahami Yesus sebetulnya. Itu bukan jawaban yang betul. Sebab itulah Yesus bertanya sekali lagi di dalam ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maksudnya, kamu memahami aku sebagai siapa? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Mengenai anak Tuhan, ia tertulis di dalam buku Yesaya bab 9.
Seorang anak telah lahir untuk kita, tetapi dialah Tuhan yang perkasa dan Bapa yang kekal. Dalam erti kata lain, Petrus bermaksud bahawa Yesus ialah Tuhan. Dia menjawab, "Engkau ialah Tuhan." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus." Jawapan yang diberikan oleh orang semuanya salah. Sesetengahnya mengatakan bahawa kamu ialah Nabi seperti Yeremia, dan yang lain mengatakan kamu ialah Elia. Terdapat banyak jawapan yang berbeza. Tetapi antara semua murid, Yesus mengakui jawapan Petrus sebagai jawapan yang betul. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Kebanyakan orang berfikir bahawa Yesus hanyalah anak Maria dan Yusuf, yaitu seorang tukang kayu di Nazaret. Tetapi apabila dia bertanya, "Apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup." Yesus berkata, "Berbahagialah engkau." Meskipun kebanyakan orang lain tidak memahami dengan betul, tetapi engkau memahami sebetulnya. Jadi aku akan memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu sebagai anugerah, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Setelah mendengar jawapan Petrus, Yesus memberikan rahmat dan berkat berkelimpahan kepadanya. Berkat ini berikan bukan hanya pada zaman anak. Pada akhir zaman Roh Kudus ini juga, ramai orang menganggap Tuhan kita hanya sebagai jiran atau lelaki yang lalu lalang. Tetapi apabila kita dapat mengakui iman, berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup," maka apakah yang akan Tuhan katakan? "Berbahagialah kamu. Kamu ialah orang yang sungguh diberkati." Kita harus mengenali Tuhan. Hanya apabila kita mengenali Tuhan sebetulnya, barulah kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Apabila kita memahami sifat dasar dan sifat sebenar Tuhan, kita akan dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Walaupun beribu Kristus palsu dan Nabi palsu muncul di hadapan kita, matlamat kehidupan iman kita adalah Tuhan. Apabila iman kita menjadi iman yang hanya melihat ke arah Tuhan, kita semua akan diberikan berkat yang sama seperti Petrus, yang telah menerima kunci kerajaan syurga. Bukan? Kalau begitu, jika kita mahu memahami Tuhan sebetulnya, apakah tanda yang harus kita cari? Adakah ia sejenis mukjizat? Atau haruskah kita mencari seseorang yang melakukan banyak perbuatan baik terhadap orang miskin? Adakah itu cara untuk mengenali Tuhan? Melalui apa kita dapat membezakan dia ialah Tuhan atau tidak? Semua jawapan ini dapat ditemukan dalam firman Tuhan. Marilah melihat buku Yohanes, bab 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Alkitab ialah firman yang tertulis untuk membuktikan tentang Tuhan. 66 buah buku Alkitab mengandungi rekod tentang sejarah raja-raja. Di dalam buku Mazmur, puisi untuk memuji Tuhan juga dapat ditemukan. Apabila kita melihat buku Kejadian, kelihatannya seperti sebuah buku cerita dongeng atau perumpamaan. Apabila kita membaca buku Wahyu dan Daniel, ia kelihatan seperti buku-buku ramalan. Alkitab mengandungi pelbagai jenis isi, tetapi dengan menggunakan semua cara itu, ia membuktikan tentang siapa. Untuk membuatkan kita memahami dan menyadari tentang Tuhan, Dia telah memberikan Alkitab kepada kita.
Pada asalnya, kita ialah putera dan puteri di kerajaan syurga yang hidup segembiranya bersama dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Tetapi kita telah melakukan dosa kerana digoda oleh bintang timur, putera fajar, yaitu Syaitan. Oleh kerana dosa itu, kita telah dibuang ke bumi ini. Sepanjang masa kehidupan singkat kita di bumi ini, Tuhan telah memberikan peluang untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan di syurga. Demi mengembalikan kerajaan syurga bagi orang yang bertaubat, Tuhan telah membenarkan kita tinggal di dunia ini buat sementara. Memandangkan kita tidak dapat memahami tentang hal ini sepenuhnya, Tuhan sendiri telah datang ke bumi ini, tetapi kita tidak mengenalinya dengan betul. Sesetengah orang memahami dia seperti salah seorang para pengajar, sesetengahnya seperti seorang nabi seperti Yeremia, dan sesetengah lain seperti seorang nabi seperti Elia. Petrus menjawab, "Engkau ialah Mesias. Engkau ialah anak Tuhan yang hidup." Dengan ini, dia maksud, engkau ialah Tuhan. Petrus telah memberikan jawapan yang paling tepat kepada Yesus. Pada zaman ini, ramai Kristus palsu, banyak ajaran dan organisasi palsu yang jahat, serta ramai pemimpin agama palsu yang menggunakan Alkitab dan Tuhan untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Kalau begitu, bagaimana kita dapat mengenal Kristus? Dia harus dibuktikan oleh Alkitab. Menurut buku Matius, bab 7 ayat 21, tidak kira betapa hebatnya mujizat yang dilakukan oleh seseorang, jika dia tidak dibuktikan oleh Alkitab, siapakah dia? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Walaupun mereka melakukan semuanya itu, apakah yang akan Yesus katakan kepada mereka? Dia akan menghalau mereka di depan pintu syurga, berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Hal ini jelas tertulis di dalam buku Matius bab 7. Kalian semua isi kandungan dari buku Kejadian hingga buku Wahyu adalah rekod tentang Tuhan. Melalui banyak halaman, Tuhan telah mendedahkan diri sendiri supaya kita dapat memahami sepenuhnya tentang Dia. Kita mesti kenal Tuhan. Kita harus memahami dan menerima Tuhan, bukan? Meskipun ada sebilangan besar gereja di dunia sekarang, kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu melalui kewujudan Tuhan. Ia tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa ada dua kumpulan manusia di dunia. Kumpulan yang menegaskan bahawa hanya Tuhan Bapa sahaja wujud, dan satu kumpulan lain yang percaya bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu wujud. Sama seperti Salomo membezakan siapakah ibu yang sebenar, kita harus membezakan antara gereja benar dengan gereja palsu. Ajaran benar dengan ajaran palsu. Dan Tuhan benar dengan Tuhan palsu yang dibuat oleh manusia. Marilah melihat buku Kejadian, bab 1 ayat 1. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita percaya kepada Tuhan Pencipta yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya pada permulaan. Bukan? Perkataan Tuhan di dalam buku Kejadian bab 1 dalam bahasa Ibrani, yaitu versi asal Alkitab, tidak tertulis sebagai seorang Tuhan. Hal ini amat penting. Pada masa ini, bagaimana semua gereja percaya kepada Tuhan, mereka percaya bahawa hanya ada seorang Tuhan, yaitu Tuhan Bapa sahaja. Jika hanya ada seorang Tuhan, mengapakah dia menggunakan gelaran Tuhan Bapa? Gelaran Tuhan sahaja pun sudah cukup untuk semua orang faham. Namun, satu lagi penggubah, Bapa, menemani gelaran Tuhan, kerana ada satu lagi wujudan istimewa yang harus dibezakan sejelasnya. Saya percaya ada sesuatu perkara yang tidak dapat dibezakan, melainkan perkataan Bapa digunakan. Sebab itulah dia telah menambah penggubah Bapa di belakang perkataan Tuhan.
Adakah Anda tidak berfikir demikian? Jika Dia adalah satu-satunya Tuhan, Dia seharusnya menggunakan ungkapan Tuhan sahaja. Sama juga dengan manusia. Kita juga boleh menggunakan ungkapan manusia sahaja. Tetapi mengapa kita menggunakan ungkapan lelaki? Kerana ada makhluk lain yang harus dibezakan daripada lelaki. Bukan? Sebab itulah kita menggunakan ungkapan seperti lelaki dan perempuan. Jika hanya ada seorang Tuhan yang tidak wajib untuk menambah penggubah bapa di belakang perkataan Tuhan. Seperti mana tertulis di dalam buku Kejadian bab 1 ayat 1, pada permulaannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Perkataan Tuhan yang digunakan di dalam Alkitab Ibrani adalah Elohim, yaitu kata jamak yang bermaksud Tuhan-Tuhan. Ini teramat amat penting, bukan? Kita percaya kepada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Kita tidak percaya kepada Tuhan yang dibuat oleh manusia. Kita percaya kepada Tuhan yang dikatakan di dalam Alkitab dan yang dibuktikan oleh firman-Nya. Kalau begitu, memandangkan Tuhan kita telah menciptakan segala sesuatu, pada permulaan, kita harus memeriksa dan memastikan apakah jenis penampilan yang Tuhan punyai, bukan? Untuk membiarkan kita mengetahui tentang kewujudan Tuhan, Dia telah menciptakan pelbagai sistem di bumi ini. Marilah pergi ke buku Ibrani, bab 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Alkitab sejelasnya mengajarkan kita bahawa realitinya ada di surga, dan apa yang ada di bumi ini adalah gambaran dan bayangan. Tuhan membuatkan perkara seperti itu agar kita dapat memahaminya dengan sangat mudah. Dalam sistem keluarga bumi, kita ada bapa fizikal. Kalau begitu, bapa patut berada di syurga juga. Apakah yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Di dalam buku Matius, bab 6 ayat 8, tertulis, "Jadi janganlah kamu seperti mereka, kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlakukan sebelum kamu minta kepadanya." Bapa yang disebut di sini adalah Bapa rohani yang melahirkan roh kita. Dikatakan, Tuhan Bapamu mengetahui. Sama seperti Bapa wujud dalam keluarga bumi, yaitu gambaran, Bapa rohani kita wujud dalam keluarga syurga juga. Kita dapat melihat hubungan antara realiti dengan gambaran di sini, bukan? Apabila kita menumpukan sepenuhnya perhatian terhadap semua perkara ini, kita dapat membezakan antara yang benar dengan yang palsu pada zaman ini. Jika seseorang menghadiri gereja tanpa memahami ini dan percaya secara membabi buta, dia mungkin berfikir bahawa Tuhan berada di gereja itu. Kita harus menyadari bahawa pemikiran sebegini menghalang jalan untuk bertemu dengan Tuhan sebenar. Pada masa lalu, seorang ahli pernah berkata, "Ketua pastor, saya terpaksa menjadi datuk." Saya bertanya, "Apa maksud?" Dia berkata, "Apabila cucu telah dilahirkan, saya menjadi datuk secara otomatik." Dalam keluarga, ada seorang bapa, tetapi anak-anak yang memanggilnya bapa pasti wujud, bukan? Hanya apabila seorang lelaki mempunyai anak, barulah dia dapat menjadi bapa. Tidak kira betapa tuanya dia, seorang lelaki tanpa anak tidak akan dapat menjadi bapa. Bahkan di dunia rohani pun, ada Tuhan Bapa dan anak-anak yang memanggilnya bapa. Marilah melihat buku 2 Korintus, bab 6 ayat 17. "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapamu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." Di sini tertulis, "Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan." Sama seperti dalam keluarga bumi, ada bapa, anak lelaki dan anak perempuan, di dunia rohani juga ada Tuhan Bapa. Dan Tuhan Bapa itu jelas membuktikan, kamu akan menjadi anakku lelaki dan anakku perempuan.
Ini jelas menunjukkan bahawa keluarga bumi adalah gambaran dan bayangan bagi keluarga syurgawi, bukan? Bapa di bumi dan Bapa di syurga, anak-anak lelaki dan perempuan di bumi, serta anak-anak lelaki dan perempuan di syurga. Kedua-duanya sangat padan. Kalau begitu, di dunia ini, ada orang yang tidak dapat diketepikan dalam sebuah keluarga adalah ibu yang memainkan peranan sebagai pembuat keamanan dalam keluarganya. Ada satu pepatah lama di Korea, keluarga itu akan berjalan lancar apabila menantu perempuan yang baik memasuki keluarga itu. Kalau begitu, siapakah yang memegang kunci kejayaan sebuah keluarga? Apabila menantu perempuan masuk ke dalam sebuah keluarga, dia melahirkan anak-anak dan membentuk sebuah keluarga yang lain. Maksudnya, sebuah keluarga berjalan lancar apabila ibu berdiri seteguhnya di pusat keluarganya. Ibu memainkan peranan utama sebagai pembuat keamanan dalam keluarganya. Dia selalu membuat hubungan antara bapa dengan anak-anak sebaiknya. Ibu mendidik dan membesarkan anak-anak agar mereka akan menjadi ahli masyarakat yang lebih baik serta dapat menyumbang terhadap kemanusiaan. Ini adalah peranan ibu. Jadi, dalam keluarga bumi ini, kita tidak dapat mengecualikan kewujudan ibu, bukan? Jika seorang ibu wujud di dunia bayangan, siapakah yang harus wujud di dunia realiti? Ibu mesti wujud. Tetapi apakah yang dikatakan oleh gereja-gereja? Gereja yang mempercayai ibu adalah pelik. Pendapat mereka tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi apakah yang telah Yesus katakan? Pelajarilah kitab suci, sebab kamu menyangka bahawa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Dikatakan bahawa kita tidak harus mendengarkan perkataan orang lain, tetapi hanya melihat Alkitab. Memandangkan Alkitab wujud untuk membuktikan tentang Tuhan, jika kita ingin mempercayai Dia sebetulnya, kita harus melihat apa yang Alkitab katakan tentang Dia. Sama seperti ada Bapa di bumi, di syurga juga ada Bapa. Sama seperti ada anak-anak di bumi, di syurga juga ada anak-anak. Dan Alkitab membuktikan bahawa, sama seperti ada ibu di bumi, maka ibu roh kita juga wujud. Jika seseorang mengabaikan bukti ini, maka dia menolak kebenaran. Marilah melihat buku Galatia, bab 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi di sini bermaksud di surga. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapakah dia? Ibu kita. Kalau begitu, Yerusalem yang merdeka ini ialah ibu apa kepada kita? Dia ialah ibu roh kita, bukan? Marilah menyambung dengan ayat 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mando yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Pada setiap zaman, orang yang menganiaya ialah orang yang dilahirkan menurut daging, dan orang yang dilahirkan menurut roh akan dianiaya. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usialah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kerana itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak siapa? Anak-anak perempuan merdeka. Menurut ayat 26, siapakah perempuan merdeka? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tuhan jelas berfirman seperti ini. Jadi sistem bumi dan sistem syurgawi adalah hubungan yang sempurna antara bayangan dengan realiti. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu di bumi untuk mengajarkan kita perkara-perkara di dunia rohani, yaitu dunia yang tidak kelihatan melalui dunia yang kelihatan. Bukan, apabila kita melihat buku Wahyu bab 4 atau Roma bab 1, ia dikatakan bahawa Tuhan telah menciptakan semua sistem di bumi untuk memberitahu kita tentang perkara di syurga. Hanya apabila kita mengetahui tentang kewujudan Tuhan Ibu, barulah kita dapat mengatakan bahawa kita berada dalam kebenaran. Orang yang menafikan kebenaran Ibu tergolong dalam nabi palsu, Kristus palsu, ajaran palsu, dan gereja palsu. Sebab itulah mereka hanya dapat pelajari apa yang palsu.
Marilah melihat buku Roma, bab 1 ayat 18. Sebab murka Tuhan nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Tuhan nyata bagi mereka, sebab Tuhan telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat apa? Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Apabila Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia membuatkannya, kita dapat memahami dunia yang tidak kelihatan sejelasnya, supaya manusia tidak dapat apa? Tidak dapat berdalih. Tuhan telah menciptakannya, supaya tiada seorang pun dapat berkata, saya tidak dapat percaya, kerana saya tidak tahu. Antara semua binatang di padang, tumbuh-tumbuhan, ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, adakah terdapat makhluk yang dilahirkan tanpa ibu? Mengapakah Tuhan menciptakan ibu? Tuhan dapat menciptakan semudahnya, supaya beberapa burung dapat dilahirkan dalam sehari tanpa ibu, bukan? Tuhan sememangnya dapat melakukannya, tetapi tidak berbuat demikian, kerana Dia mahu mengajarkan kehendaknya melalui takdir alam semula jadi, yang mana semua kehidupan dilahirkan melalui ibu. Ibu syurgawi kamu berada di dunia rohani, jadi percayalah Tuhan ibu, dan jadilah anak-anak yang dapat mengikutnya kemana sahaja Dia pergi. Taatilah firman ibu, dan kamu akan menerima kek beras, bahkan sewaktu tidur. Bapa telah menjelaskannya melalui peribahasa Korea, supaya kita dapat memahami kehendaknya dengan mudah. Seperti kamu tahu sejelasnya, Bapa telah menulis, Elisa mengikut Elia, Yosua mengikut Musa, Petrus mengikut Yesus, dan aku mengikut ibu. Aku telah memberikan kamu suatu teladan, supaya kamu berbuat sama seperti aku. Hari ini, sambil memahakan firman ini, dalam lubuk hati kita sekali lagi, kita harus membezakan antara yang benar dengan yang palsu. Marilah melihat satu lagi ayat di dalam buku Wahyu bab 22. Bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, di dalam buku Wahyu bab 19, tertulis, anak domba dan pengantinnya. Di dalam buku Wahyu bab 21, tertulis, anak domba dan mempelai anak domba. Di dalam buku Wahyu bab 22 ayat 17, tertulis, roh dan pengantin perempuan. Jadi roh adalah merujuk kepada anak domba. Anak domba yang datang pada zaman Roh Kudus adalah Kristus yang datang kali kedua. Betul? Dari sudut pandangan rohani, Kristus yang datang kali kedua adalah Bapa kita. Bapa dan pengantin perempuan. Siapakah pengantin perempuan itu? Bapa dan ibulah yang berfirman dan yang memimpin kita. Kita harus pastikan melalui Alkitab bahawa di dunia ini tiada gereja lain yang dapat membimbing kita ke syurga, kecuali gereja di mana Bapa dan Ibu memanggil kita untuk datang. Tiada kebenaran lain. Buku Wahyu bab 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Setelah firman apa, Tuhan berkata, jangan menambahkan atau mengurangkan. Ayat ini tertulis setelah firman, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, ini diberikan. Pada masa kini, apakah gereja adalah gereja di mana roh dan pengantin perempuan memberitahu kita untuk datang? Gereja kita, yaitu gereja Tuhan. Roh dan pengantin perempuan muncul, lalu memberikan air. Air itu adalah untuk memberikan kehidupan kepada manusia, bukan? Demi membimbing manusia ke kehidupan dan keselamatan, Tuhan telah mendedahkan Ibu Syurgawi sebagai kenyataan perjanjian baru.
dan memberitahu kita bahwa perjanjian baru tersebut adalah perjanjian di atas segala perjanjian, yang mana melaluinya kita dapat beroleh pengampunan dosa. Sambil mengisytiharkan perjanjian baru itu, dia juga menubuhkan Paskah sebagai hari kita dapat menerima daging dan darah mahal Tuhan. Bukan? Hanya apabila kita berkongsi daging dan darah, barulah kita dapat menjadi sekeluarga. Kita dikaitkan dengan darah, bukan? Oleh itu Bapa telah menyediakan kita bahwa hubungan ini adalah perjanjian baru dan Ibu Syurgawi berada di pusat perjanjian baru ini. Dia telah meninggalkan ajaran, bahkan aku pun mengikut Ibu. Jadi kamu semua haruslah mengikut Ibu, sehingga akhir tidak kira kemana sahaja dia pergi. Antara penegasan bahwa kita harus mempercayai hanya Bapa dengan ajaran bahwa kita harus percaya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, yang manakah iman yang mempercayai Tuhan sebenar dan yang manakah iman yang mempercayai kepalsuan? Mempercayai kedua-dua Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah iman sebenar yang dapat memasuki keselamatan abadi di kerajaan syurga dan dapat menjadi anak-anak Tuhan sebenar, bukan? Kita mesti mengikut jalan kehidupan iman ini sehingga akhir. Jika kita betul-betul hidup dalam zaman penuh kasih, di mana kita dapat bertemu dan menerima Ibu Syurgawi, kita tidak seharusnya menyimpan ajaran Tuhan yang berharga ini hanya untuk diri sendiri, tetapi terus memberitahu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Berharap agar kita dapat berkongsi peluang keselamatan ini dengan banyak jiwa di sekeliling kita melalui penginjilan di Samaria dan ke penghujung bumi. Saya tamatkan khutbah. Terima kasih banyak.